Bapakku pulang dari kota. Bapakku... Wih! Ni apa ni? Ni kereta siapa ni? Wih? Didik TV KPM. Salam sejahtera dan selamat pagi. Anda sedang menonton teroka di Didik TV KPM bersama dengan saya, Sean Steven, selaku hos anda. Baiklah, sebelum kita mula, saya nak ingatkan kepada anda semua untuk sentiasa mengikut SOP yang ditetapkan bagi menangani penularan COVID-19 seperti memakai pelitup muka macam saya ni kan, baik kan? Pakai itu kena pakai dengan betul. Pastikan ia meliputi daripada atas hidung sehingga ke bawah dagu. Serta kerap cuci tangan dengan air dan sabun, bukan air saja ya. Dan pakailah hand sanitizer ataupun gel pembasmi kuman bagi memastikan tangan anda sentiasa bersih. Serta apabila anda berada di tempat awam, pastikan jarak di antara satu sama lain tidak kurang daripada 1 meter. Baiklah, seperti yang anda nampak di atas meja ni memang ada banyak kereta mainan, ada drone, ada ni, ada tu. Apa yang kita akan belajar hari ini? Tetapi sebelum tu, jom kita kenalkan guru kita pada hari ini, iaitu Cikgu Zaidi. Hai Cikgu, selamat pagi. Selamat pagi Sean. Sihat Cikgu? Alhamdulillah. Okey, baiklah Cikgu, sebelum kita mulakan, boleh tak Cikgu pakai hand sanitizer ataupun kita amalkan SOP lah Cikgu? Saya dah pakai tadi. Okey. Okey, Cikgu pun akan pakai sekali. Dan seperti yang anda nampak ya di rumah ya, yang menonton di rumah tu, jarak saya dengan Cikgu tu lebih daripada 1 meter. Baiklah Cikgu, boleh tak Cikgu kenalkan diri Cikgu lagi sekali kepada penonton kita di rumah? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi. Nama saya Muhammad Zaidi bin Saidin daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Putrajaya. Okey, terima kasih Cikgu. Dan kita dah berkenalan Cikgu. Apa kata kita berkenalan pula dengan tetamu khas kita yang ada dalam talian. Siapakah mereka? Jom kita tengok. Hai semua. Selamat pagi. Itulah dia muka-muka kacak dan cantik yang ada dalam talian. Nanti saya akan sebutkan nama anda. Sila kenalkan diri anda ya. Kita mulakan dulu dengan, tak dapat nama tak apa, dengan Amar. Silakan Amar. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Engku Amar Izzuddin bin Engku Izani. Terima kasih. Dan Alia. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Alia Zulfika binti Muhammad Hafizi. Terima kasih. Dan seterusnya Naufal. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada Sean. Nama diberi Naufal Adam bin Muhammad Ruzaini. Terima kasih. Ibdina. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nuri Ilham bin Muhammad Ikhlas. Terima kasih. Dan kita juga ada Ikhlas. Ya, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Will Ikhlas bin Wilfred Iskandar. Terima kasih. Dan yang terakhir itu Naufal. Naufal sudah. Kita ada Rashdan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Rashdan bin Zulhairi. Okey, baiklah, sebelum kita teruskan, saya nak tanya kepada anda semua, adakah anda bersedia untuk penembakan kita pada hari ini? Bagilah thumbs up sekiranya anda dah bersedia. Dah? Ada yang tak sedia ke? Okey, semua dah sedia. Okey, baiklah Cikgu. Sebelum kita teruskan, sebenarnya saya nak tahu apa sebenarnya yang kita akan teroka pada hari ini. Okey, sebenarnya Sean, sebelum tu kita nak minta anak murid saya baca doa. Ya, boleh Cikgu. Sebelum mulakan kelas. Boleh Cikgu. Okey, saya minta Amar minta bacakan doa untuk kita punya segmen pada hari ini. Silakan Amar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina hikmataka wanshur alaina min khaza'ini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana shrah lana suburana wa yassir lana umurana واخلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين في عافية يا أرحم الراحمين ربي زدنا علما وارزقنا فهما صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Okey, terima kasih Amar.
Okey, sebenarnya Sean, hari cikgu. ni kita nak belajar. Tajuk teroka kita adalah gadgetku, hobiku. So tu tadi ada kereta tu, kereta cikgu ke? Ya, kereta saya lah tu. Jauh saya bawa daripada Puchong. Ya ke? Memang boleh sampai ini cikgu. Boleh. Wah. Tak ada roadblock. Tak ada. Okey cikgu. So hari ni kita akan belajar gadgetku, hobiku. Tapi apa sebenarnya yang kita akan teroka secara mendalam cikgu? Okey, sebenarnya murid-murid ni dia akan menghasilkan lakaran 3D. Lakaran 3D hobi. Ya. Hobi dia orang berkenaan dengan gadget lah. Ya. Sean pun ada hobi tak? Ada cikgu. Masa saya kecil tu saya suka buat binaan macam ni, tapi taklah kompleks sebegini cikgu. Saya punya simple je. Tapi nanti kalau kepada mereka yang nak tahu dengan lebih lanjut lagi, pastikan anda tonton sehingga penghujung nanti. Tetapi sebelum tu, kita akan rehat seketika dan kembali semula ke Teroka di Didik TV KPM. Tahukah anda, galas berbola adalah komponen mekanikal yang sangat penting dan penggunaan konsep galas berbola telah digunapakai sejak zaman Leonardo da Vinci. Kembali semula ke Teroka di Didik TV KPM bersama dengan saya, Sean Steven dan juga Cikgu Zaidi. Baiklah cikgu, macam mana kita nak mulakan penerokan kita cikgu? Okey, penerokaan kita pada hari ini kita nak buat ulang kaji lah dengan budak-budak ni berkenaan dengan komponen mekanikal. Komponen mekanikal itu. Kita ada satu video kan? Ya, betul. Jom kita tengok video tersebut. Itulah dia video berkenaan dengan komponen mekanikal cikgu. Sebenarnya kita buat ulang kaji dengan video tersebut kan cikgu? Ya, betul Sean. Okey, sebab kita nak uji kefahaman dan juga sama ada murid kita yang ada dalam talian tu ingat ke tak? Betul. Tak apalah, tadi kita bagi peluang untuk ulang kaji kan cikgu? Okey, kita tengok pula kefahaman dan juga sama ada mereka ingat. Okey, silakan cikgu. Okey, untuk yang kali ini Ustaz ada sediakan 6 gambar. Anak murid Ustaz kena pilih daripada A sampai F. A sampai F. Okey, untuk yang pertama, siapa nak pilih dulu? Itu dia. Ikhlas. Ikhlas. Okey, Ikhlas. Kamu pilih huruf apa, Ikhlas? Huruf A. Huruf A. Ikhlas ni A je. Okey. Ya. Okey, nampak? Nampak Ustaz. Okey, komponen mekanikal apa yang ada pada gambar ni, Ikhlas? Tuas. Tuas. Okey, betul Ikhlas. Okey, boleh kamu labelkan bahagian-bahagian tuas tersebut? Okey, yang biru tu daya. Okey, kotak biru daya. Okey, kotak kuning sanga atau fulcrum. Okey, betul Ikhlas. Yang kotak merah tu beban. Okey, kotak merah tu beban.
Betul ke Ego? Okey, betul. Okey, Oh, betul. ikhlas. Ustaz nak tanya, ini tuas kelas ke berapa ni ikhlas? Tu kelas pertama Ustaz. Okey, kelas pertama. Okey, terima kasih ikhlas. Wah. Betul semua. Ya, Okey. baguslah ikhlas. Okey, yang kedua. Siapa nak jawab? Angkat tangan. Siapa tu? Nurin. Nurin. Okey, ni Nurin, kamu pilih huruf apa Nurin? Huruf C. C. Okey, C. Okey, start pilih dulu. Okey, C. Okey, Mungkin- Nurin, komponen mekanikal apa ni? Ya. Tuas. Okey, tuas. Okey, betul. Okey, boleh labelkan tak bahagian-bahagian yang ada pada tuas? Yang kotak biru tu beban. Okey, kotak biru beban, betul. Yang kotak kuning tu sangga ataupun fulcrum. Okey, betul. Yang warna kotak pink tu daya. Okey, betul. Okey, kamu tahu apa nama komponen ni? Tuas. Okey, tuas. Okey, nama peralatan ni? Pelayar. Okey, pelayar. betul. Okey, ni tuas kelas berapa? Kelas 1. Okey, betul. Terima kasih, tahniah Nurin. Bagus ah. Okey, yang seterusnya. Saya pun tak tahu yang ni kelas ke mana. Okey, siapa nak jawab? Itu dia Amar. Okey, Amar. Amar, kamu nak huruf apa Amar? F. Tak dengar lah Amar? Huruf F. F. Oh, okey Amar. Okey, ini komponen mekanikal apa Amar? Yang warna kuning tu pautan. Okey, yang Warna kuning merah campur pautan. tu. Okey, Warna betul. merah campur tu tuas. Okey, yang merah tuas. Okey, apa fungsi pautan pada peralatan ni? Fungsi pautan tu untuk menggerakkan kepala kipas ke kiri dan ke kanan. Okey, betul. Okey, satu lagi. Yang warna merah. Fungsi tuas tu untuk mendongak dan menundukkan kepala kipas. Okey, terima kasih. Betul Amar. Okey, kita ada siapa lagi yang tak? Siapa lagi yang belum jawab tu? Rasdan. Rasdan. Dah dipilih dah terus. Okey, Rasdan. Rasdan angkat tangan dulu. Kamu pilih huruf apa Rasdan? B. On mic Rasdan tak dengar. Saya pilih huruf B. B. Bola Okey. Okey, komponen mekanikal apa Rasdan? Tuas. Okey. Tuas. Okey, labelkan bahagian-bahagian pada tuas. Warna biru tu beban. Okey, biru beban. Betul. Warna kuning sanga ataupun fulcrum. Okey, betul. Warna merah tu daya. Okey, warna merah daya. Okey, ada satu lagi komponen mekanikal pada peralatan ni. Apa dia, Rasdan? Gear. Okey, gear. Okey, gear. Apa fungsi gear pada peralatan ni? Untuk mengecil dan membesarkan rahang. Okey, kamu tahu apa nama peralatan ni? Ataupun siapa yang lain boleh bagi tahu apa nama peralatan ni? Panah boleh laras. Sepanah boleh laras. Ada dua jenis kan, itu spana yang boleh laras begini, ya. dan lagi satu yang tak boleh laras tu tak dia boleh tak ada laras. yang gear ni lah Cikgu. Maknanya ya, dia betul, tetap betul. macam tu kan Cikgu? Dia tetap. Dia macam tu. Okey, mungkin saya boleh tambah soalan Cikgu, boleh tak? Okey. Untuk Rasdan. Okey, apakah kegunaan spana ni? Spana boleh laras ni digunakan untuk apa? Boleh tak bagi contoh? Ataupun berdasarkan video yang kita tengok tadi, dah ada contoh dah. Mungkin berdasarkan video yang kita dah tengok, ataupun contoh lain pun boleh, asalkan kegunaan dia betul. Boleh tak berikan salah satu contoh kegunaan spana? Untuk mengat Ya, lagi sekali tak dengar, kuat sikit. Will ke? Will ikhlas ke tadi? Siapa? Ikhlas ke yang nak bantu? Siapa-siapa pun boleh jawab ya. Ada tak yang nak cuba? Okey, tak apa. Mungkin cikgu boleh bagi jawapan lah. Okey, digunakan untuk mengetat atau melonggarkan nut. Kalau skru tak boleh kan Cikgu? Skru tu tak boleh. alatan lain Skru lah kita Cikgu. gunakan lain. Okey. Terima kasih Cikgu. Okey. Ada siapa lagi? Naufal. Naufal, kamu pilih huruf apa Naufal? Hai Naufal, dengar tak? Oh, Naufal hilang. Alamak, hilang. Okey, tak apalah. Selain daripada Naufal tu, siapa lagi yang belum jawab? Lagi seorang Alia. yang belum jawab. Alia ke? Okey, Alia.
Kamu Silakan, pilih Alia. huruf apa, Alia? Saya pilih D. D. Dadu lah. Okey. Oh, Okey, komponen mekanikal apa, Alia? Pada gambar yang Ustaz pegang ni. Bindu. Okey, bindu. Okey, bindu betul. Okey, apa kegunaan bindu pada peralatan ni? Memegang dan mencengkam mata gerudi. Okey, betul. Okey, apa nama peralatan yang saya pegang ni? Mesin gerudi tanpa wayar. Okey, mesin gerudi tanpa wayar. Okey, tahniah. Terima kasih. bagus, Alia. Kita tengok sama ada Naufal dah ada ke belum. Okey, masih belum. Tak apa, kita tunggu dia sebab kita ada lagi satu soalan untuk dia kan, Naufal, untuk ya, Naufal ya. kan. Tapi Betul. saya nak tanya Gus, sebab kita masih ada masa. Yang ni adalah berkaitan dengan komponen mekanikal, Gus. Ya, betul. Sebab Ustaz. saya pula dah lupa, Gus, apa itu komponen mekanikal. Mungkin cikgu boleh beri Okey. apa sebenarnya maksud komponen mekanikal tu. Komponen mekanikal tu adalah bahagian-bahagian yang terdapat pada produk atau gadget yang berfungsi sebagai penghantar dalam melakukan satu tugasan. Okey, contoh tayar pada kereta kawalan ni kan. Ya. Dia tak boleh berfungsi jika tak ada gear. Gear tu adalah salah satu komponen mekanikal. Okey. Selain daripada kereta ni, Ego, apakah pula untuk helikopter ni, Ego? Helikopter ni pun sama. Dia gunakan gear. Gear ni digunakan untuk memusing bilah. Memusing bilah. Oh, namanya bilah, bukan kipas. Bukanlah kipas bilah lah. Yelah. Okey. Dia ada gear dalam tu. Ya. Gear tu digerakkan oleh motor. Ya. Yang menyebabkan kipas ni bergerak. Dia ada dua kipas, satu kipas ni dan satu kipas di belakang. Maknanya untuk produk-produk ataupun bahan-bahan yang ada di hadapan kita, contoh macam helikopter ni, dia bukan hanya ada satu komponen mekanikal, dia banyak lah. Dia ada banyak. Ada banyak kan selain daripada tu. Okey, dan lagi satu macam contoh ni, yang ini alat kawalan jauh ni, Ego, bahagian mekanikal dia kat mana, Ego? Bahagian mekanikal dia pada sini. Maknanya apa-apa yang membolehkan pergerakan. Dia ada berbola di dalam tu yang memudahkan kita untuk menggerakkan. Dan itu adalah bahagian mekanikal bahagian atau mekanikal, komponen mekanikal. pada kawalan jauh. Okey. Lagi satu. Okey, kita tengok sama ada Naufal dah balik ke belum? Naufal ada? Okey, tak apalah. Mungkin kita buka soalan ni kepada sesiapa yang boleh jawab. Okey. Kan, Ego? Siapa yang nak jawab? Kita ada lagi satu huruf. Boleh teka huruf apa tu? A dah, B dah, C dah, D dah, F dah. Lagi satu je. Okey, ada siapa yang nak? Ada siapa yang nak cuba jawab? Cuba jawab. Tak apa. Kalau silap tak apa. Saya akan tolong. Ustaz pun akan tolong. Okey. Itu dia, Nurin. Okey, Nurin. Okey. Okey, komponen mekanikal apa? Gelongso. Okey, betul. Gelongso. Okey, apa ni fungsi komponen pada peralatan ni? Untuk menaikkan atau menurunkan kecepatan kipas. Betul. Tujuan dia nak gunakan sama ada kalau kita nak guna waktu duduk atau guna waktu berdiri. So, memudahkan kerja kan. Kita tak payahlah beli kipas yang rendah, kipas yang tinggi kan. Kita beli satu kipas saja untuk kita gunakan pada masa yang sama. Okey, terima kasih Nurin. Okey, bagus Nurin. Hari ni Nurin dapat jawab dua soalan Dapat makan lebih Nurin, tu. Dapat duit air. makan lebih. Boleh tak? Tak kena datang rumah. Okey, tapi kena. tak boleh. Tapi tak boleh kan? Sekarang. Maknanya tak boleh lah. Tak apa. Dapatlah pahala kan? Okey, baiklah cikgu. Sebelum kita berehat, kita tinggalkan kepada mereka yang menonton di rumah tu dengan sebuah video berkaitan dengan tuas ataupun tuil. Jom kita saksikan dan kita akan berehat dan kembali semula ke Teroka Didik TV KPM. Tuas adalah salah satu komponen mekanikal. Tuas adalah satu sistem yang berkait dengan daya, beban dan fulcrum. Tuas adalah mesin ringkas yang memudahkan kerja. Kegunaan tuas membolehkan kita melakukan kerja dengan mudah, membolehkan kita menggunakan daya yang kecil untuk melakukan kerja. Tuas terbahagi kepada 3. Tuas kelas pertama, fulcrum terletak di antara beban dengan daya. Tuas kelas kedua, beban terletak di antara fulcrum dengan daya. Manakala tuas kelas ketiga, daya terletak di antara fulcrum dengan beban.
Tahukah anda, lakaran 3 dimensi yang memberikan gambaran sebenar objek ingin dibina mempunyai ciri-ciri lakaran 3D lebih daripada satu permukaan, iaitu panjang, lebar dan tinggi. Kembali semula ke Teroka di Didik TV KPM untuk subjek reka bentuk teknologi dan juga saiz. Dan seperti yang kita buat tadi sebelum kita rehat tadi, kita dah belajar komponen-komponen mechanical, dan biasanya kalau untuk subjek reka bentuk teknologi ni, kita akan bina barang kan, Igu? Ya, betul, Sean. So hari ni kita akan bina barang. Kita akan buat benda, Igu? Kita tak akan bina barang, Sean. Oh, iya ke? Hari ni kita buat lakaran saja. Oh, lakaran. Dan untuk lakaran itu kita ada video kan, Igu? Ya, betul, Sean. Jom kita tengok video itu. Wow, lakaran yang begitu cantik sekali ya cikgu. Dan seperti yang cikgu sebut tu, sebelum kita membina apa-apa pun kita kena buat lakaran dulu ya. Ya, betul, Sean. Oh, okey. Mungkin cikgu boleh terangkan berkaitan dengan lakaran ataupun video tersebut, cikgu. Okey, untuk lakaran 3D bot kawalan jauh. Okey, ini lakaran yang telah saya buat. Oh. Okey, sebenarnya untuk tajuk gadgetku hobiku ni, ini salah satu gadget yang menggunakan komponen mechanical. Okey, komponen mechanical yang ada pada ni, Sean, izinkan saya pergi ke. Okey, silakan cikgu. Okey, untuk bot kawalan jauh ni dia mempunyai dua komponen mechanical, iaitu yang pertama dia servo motor kan. Servo motor ni warna biru ni, dalam servo motor ni dia ada gear. Gear ni akan menggerakkan bilah bot ni untuk ke kiri dan ke kanan. Okey, menggunakan komponen mechanical pautan. Okey, itu untuk lakaran yang saya dah buat. Okey, untuk anak murid saya, untuk anak murid juga saya dah bagi tugasan. Oh, ya ke? Untuk dia lakar, dia punya hobi. Okey. Kita tengoklah. Okey, kita tengok. Apa hasil kerja mereka, mungkin mereka pun boleh tunjukkan kepada kita. Setiap murid dah sediakan dah, Igu? Sudah sediakan. Mungkin anda boleh tunjukkan di hadapan kamera anda. Okey, boleh angkat kamu punya lakaran. Wow. Oh, wow. Okey, cikgu, kita nak pilih siapa dulu, Igu? Okey, Ustaz nak minta Rashdan dulu. Rashdan. Okey, bagi penerangan berkenaan dengan gadget yang kamu akan buat. Nama gadget ini ialah Promotion Gelisah ataupun lebih dikenali sebagai fidget spinner. Saya memilih untuk membuat fidget spinner ini kerana permainan ini sering dimainkan oleh generasi pada masa kini. Antara elemen yang terdapat dalam gadget ini ialah garisan, bentuk, saiz, rupa dan ruang. Manakala prinsip pula yang terdapat dalam gadget ini ialah keseimbangan, pengulangan, kesatuan dan harmoni. Komponen yang terdapat dalam gadget ini ialah galas berbola. Fungsinya digunakan sebagai pengantara bagi objek yang berputar. Komponen ini juga bertindak sebagai pengurang geseran dan melancarkan pergerakan. Bahan-bahan yang terdapat plastik dan besi. Okey, terima kasih Rashdan. Sangat-sangat cantik. Okey, Okey, seterusnya Ustaz nak ada siapa volunteer? Okey, ataupun Alia?
Saya pilih untuk membuat gadget jongkang-jongkit. Okey, jongkang-jongkit. Saya memilih untuk membuat gadget ini kerana idenya ringkas dan tidak terlalu kompleks serta mudah untuk dihasilkan dan bahan-bahannya juga mudah untuk didapati. Komponen mekanikal yang ada pada gadget ini ialah tuas. Tuas ialah sistem yang berkaitan daya, beban dan fulcrum. Sama seperti gadget ini yang berada pada tuas kelas pertama, iaitu fulcrum terletak di antara beban dan daya. Pemegang jongkang-jongkit ialah fulcrum. Daya akan terhasil apabila individu membuat pergerakan. Beban ialah individu yang akan menghasilkan daya. Elemen yang ada pada gadget ini ialah garisan, bentuk, saiz, tekstur dan ruang. Prinsip yang ada pula ialah kepelbagaian iaitu rupa bentuk, kontras, kesatuan, keringkasan. Bahan yang digunakan pula ialah straw dan cardboard. Okey, terima kasih Alia. Kamu buat jongkang-jongkit tu untuk siapa, Alia? Untuk kucing saya. Oh, untuk kucing kamu. Okey, baik. Okey, seterusnya Ustaz nak Nurin. Saya memilih pisau serbaguna sebagai gadget saya kerana ia mudah dibawa ke mana-mana. Elemen yang saya gunakan ialah warna, saiz dan garisan. Manakala prinsip gadget ini ialah kepelbagaian dan keringkasan. Bahan yang digunakan untuk mencipta gadget ini ialah keluli dan plastik. Komponen mekanikal yang saya gunakan pula ialah tuas kelas yang pertama. Gadget ini boleh digunakan semasa kita berkelah ataupun ke tempat yang jauh. Gadget ini juga dapat disimpan di dalam poket. Okey, terima kasih Nurin. Memang bagus. Saya nampak ada garpu, ada pisau pun sekali ya. Kalau nak pergi mana-mana pun boleh makan. Boleh. Boleh gunakan tu je. Tak perlu bawa dah. Ya. Okey, seterusnya Ustaz nak Ikhlas. Ustaz nak tengok gadget apa yang kamu lakar. Okey. Nama gadget ini ialah gunting lipat. Elemen yang terdapat pada gadget ini ialah garisan, rupa, bentuk, ruang dan saiz. Manakala prinsip pula keseimbangan, pengulangan dan juga keringkasan. Saya memilih gunting lipat kerana saya selalu menggunakannya ketika menggunting benang atau kertas. Selain daripada itu, saya pilih gadget ini kerana daripada dulu lagi saya nak buat gadget ni dengan tangan sendiri. Seterusnya, saya menggunakan bahan besi dan juga bahan plastik. Okey, komponen mekanikal yang terdapat pada gadget ini ialah tuas. Kelas tuas bagi gunting ini ialah kelas 1, iaitu fulcrum berada di antara daya dan beban. Okey, terima kasih Ikhlas. Berhati-hati ya kalau gunakan benda yang tajam. Okey, seterusnya Naufal. Ustaz nak tengok kamu punya gadget. Canggih sangat ni. Apa tu? Okey, silakan Naufal. Jangan lupa untuk buka mic ya Naufal. Tak dengar lah. Ataupun sila dekatkan mikrofon anda ke mulut anda supaya kita boleh dengar suara merdu anda. Hello. Okey, dengar. Hello. Okey, teruskan. Saya melakarkan tangan robot. Saya memilih untuk melakar tangan robot kerana ini benda pertama yang terlintas di minda saya. Lepas tu elemen yang terdapat pada lakaran ini ialah rupa, bentuk dan saiz. Manakala prinsip pula keseimbangan, pelbagaian dan kesatuan. Bahan yang saya gunakan ialah batang aiskrim untuk jari. Lepas tu untuk menggenggam dia boleh gunakan plastik atau saya mahu menggunakan bahan yang di print 3D. And then saya menggunakan servo motor total gear. Komponen mekanikal yang ada di dalam lakaran ni ialah gear belitan dan pautan. Itu saja. Terima kasih. Okey, terima kasih Naufal. Kamu ada gunakan barang terpakai ya Naufal? Ada Ustaz. Batang aiskrim Ustaz. Okey, batang aiskrim. Bagus. Terima kasih Naufal. Satu rekaan yang agak menarik tangan menarik. Robot. Okey, kita ada lagi seorang murid kan Ego? Okey, ada. Ya, siapa tu? Silakan Amar. Saya memilih untuk melakar pemegang telefon bimbit sebagai gadget saya kerana ianya merupakan gadget keperluan utama, terutamanya ketika ber-PDPR.
Dari perspektif yang lain pula, saya memilihnya kerana strukturnya yang ringkas dan mudah direka cipta. Seterusnya, saya menerapkan 5 elemen reka bentuk pada lakaran, iaitu garisan, rupa, bentuk, warna dan saiz. Kemudian, saya juga menerapkan 3 prinsip RBT, iaitu keseimbangan, simetri, pengulangan dan harmoni. Selanjutnya, saya menggunakan bahan PVC, bahan plastik dan bahan pelekat untuk membuat gadget ini. Di samping itu, saya mengaplikasikan 3 komponen mekanikal, iaitu pautan, tuas dan gelongsor. Pautan digunakan pada pencengkam telefon supaya dapat memegang telefon dengan erat, dan pada pengunci pelekat agar gadget sentiasa statik di tempat yang diletakkan. Manakala gelongsor pula masih digunakan pada pencengkam telefon bagi melaraskan saiz telefon pada gadget. Bagi tuas pula, saya meletakkan tuas kelas pertama di antara kaki pemegang dan pencengkam telefon untuk membolehkan telefon berada dalam keadaan yang stabil. Okey, terima kasih Amar. Canggih kamu punya gadget. Memang cantik lagi ke semua rekaan ataupun lakaran yang dihasilkan oleh murid-murid. Sila berikan tepukan kepada diri anda semua, memang kerja yang sangat-sangat bagus. Tapi saya nak tanya cikgu, ada tak apa-apa panduan yang diberikan kepada murid cikgu untuk menghasilkan produk-produk ni ataupun mengikut kreativiti murid? Kita tak ada bagi panduan, cuma yang penting dia kena buat ada komponen mechanical kat dia punya tu. Kalau dia boleh gunakan bahan yang terpakai atau bahan terbuang lagi bagus, Sean, untuk memelihara alam sekitar kita. Satu lagi, kalau nak buat gadget tu, nak menggunakan peralatan yang tajam, contohnya pisau ataupun gunting, hendaklah berhati-hati. Takut ada luka, kecederaan. Terutamanya kepada adik-adik yang menonton di rumah kan, sekiranya anda nak menggunakan apa-apa bahangannya ataupun apa-apa objek yang tajam tu, pastikan anda sentiasa ada orang yang lebih tua, ibu bapa anda untuk sentiasa memberi pengawasan kepada anda supaya tidaklah mencederakan diri anda. Baiklah cikgu, sebelum kita teruskan lagi, apa kata kita berehat seketika dan kembali semula ke Teroka di Didik TV KPM. Tahukah anda, gunting adalah antara alat yang mempunyai tuas kelas pertama. Anda sedang menonton Teroka di Didik TV KPM bersama dengan saya, Sean Steven dan juga Cikgu Zaidi untuk subjek kita pada hari ini, iaitu reka bentuk teknologi dan sains. Okey, sebelum kita rehat tadi tu, kita dah dapatkan penerangan dan juga pembentangan daripada murid kita yang ada dalam talian berkaitan dengan lakaran mereka, Cikgu. Okey, betul, Sean. Apa sebenarnya kita akan buat seterusnya? Okey, seterusnya kita nak murid-murid menganalisis kesesuaian komponen sistem mekanikal yang dipilih dan membuat rumusan kekuatan dan kelemahan komponen sistem mekanikal yang dipilih. Tujuan dia, kita nak tengok sama ada komponen yang digunakan tu sesuai atau tidak. Okey, kalau tak sesuai, kita tukar dengan komponen yang lain. Yang berguna dan juga yang memang sesuai lah dengan lakaran mereka ataupun produk mereka. Okey, baiklah, kita nak mulakan dengan siapa, Cikgu? Okey, kita nak mulakan dengan Amar. Silakan, Amar. Gadget yang saya lukis ini sesuai digunakan di mana-mana tempat yang rata. Kebiasaannya, ia digunakan di dalam kereta. Daripada analisis yang telah saya buat, saya dapati kelemahan yang terdapat pada gadget saya ialah ia tidak mampu menampung beban yang terlalu berat. Oleh itu, penambahbaikan yang saya akan lakukan ialah menukarkan bahan PVC kepada bahan besi dan menetapkan had limitasi jisim beban agar lebih kukuh. Seterusnya, kelebihan yang terdapat pada gadget ini ialah ia boleh mengorientasikan darjah pandangan dan melaraskan saiz telefon bimbit. Kita juga tidak perlu lagi memegang telefon bimbit dan membolehkan kita multitasking seperti memandu sambil merujuk Waze. Itu je. Okey, terima kasih
Memang Amar. bagus lah penjelasan daripada Amar tadi kan, Ibu. So maksudnya yang kamu reka tu dia khas untuk telefon yang kecil je. Betul tak Amar? So kamu akan buat gadget yang dia boleh tampung telefon yang besar dan dia punya tu tahan, ya. Okey, seterusnya Ustaz Naufal. Silakan Naufal. Okay. Setelah saya membuat analisis, saya mendapati bahawa kelemahan yang terdapat ialah genggaman tangan robot tidak kuat. Ini kerana servo motor yang digunakan tidak dapat memutarkan gear dengan kuat. Seterusnya, kelebihan yang saya dapati ialah boleh buat di rumah menggunakan batang aiskrim dan ianya dapat membantu dalam kerja buruh sekiranya kita menambah lengan robot. Terima kasih. Okey, terima kasih Naufal. Maksudnya kamu nak tambah dia punya jari itulah. Supaya dia lebih kuat untuk mencengkam. Betul tak Naufal? Betul. Okey, terima kasih Naufal. Okey, seterusnya Ustaz nak perempuan lah pula, Nurin. Ya, silakan Nurin. Jangan lupa on mic. Okey. Kesesuaian komponen dalam gadget ini ialah semua peralatan yang digunakan ada di dalam satu gadget yang sama. Kemudian kekuatan bagi gadget ini ialah ia mudah dibawa ke mana-mana, manakala kekurangan bagi gadget ini ialah bahan yang digunakan terlalu berat. Jadi penambahbaikan yang boleh digunakan ialah menggunakan bahan yang lebih ringan atau mengurangkan peralatan yang ada dalam gadget tersebut. So maksudnya kamu akan tukar bahan kepada komponen yang bahan yang lebih ringan lah maksud dia. Kan sebab dia berat, lepas tu dia banyak dia punya peralatan. Okey, terima kasih Nurin. Okey, seterusnya Ustaz nak Ikhlas, Will Ikhlas. Ya Ustaz. Okey. Setelah saya membuat analisis, saya mendapati terdapat kelemahan pada gadget saya, iaitu bilah pisau yang mudah karat dan juga cincin jari yang mudah rosak kerana diperbuat daripada plastik yang nipis. Kelebihan bagi gadget ini ialah ringan dan jimat ruang kerana saiznya yang kecil. Penambahbaikan yang akan saya buat ialah menukarkan besi bilah pisau tersebut kepada besi tang karat dan plastik cincin jari tahan lasap. Okey, terima kasih Will Ikhlas. Terima kasih Ikhlas. Okey, seterusnya Ustaz nak Rashdan. Setelah saya membuat analisis, gadget saya mempunyai kelemahan, iaitu apabila galas berbola berkarat susah untuk diputarkan. Penambahbaikan yang boleh dilakukan adalah dengan menyapu minyak gelincir di permukaan berbola. Manakala kesesuaian pula susah untuk dibawa ke mana-mana kerana bentuknya yang kecil. Okey, terima kasih. Okey, yang terakhir sekali. Yang bagus lah. Ya, sebab dia benda yang berpusing tu, kalau kita letak minyak tu supaya tak berkarat dan juga dapat berpusingan lebih laju kan, Ibu? Betul. Ya. Terima kasih Rashdan. Dan yang seterusnya siapa, Ibu? Alia. Silakan Alia. Gadget ini dapat dijadikan permainan haiwan pemeliharaan. Setelah saya membuat analisis, kelemahan gadget ini ialah bahan yang digunakan mudah rosak jika tidak dijaga dengan baik. Kelebihannya ialah gadget ini ringan kerana tidak menggunakan bahan yang berat seperti besi dan yang mempunyai sifat sama sepertinya. Jadi cadangan yang saya akan buat, memandangkan saya memelihara kucing di rumah, joget-joget ini saya jadikan sebagai permainan kucing saya. Jika sebelum ini saya hanya menggunakan cardboard, mungkin saya boleh menukarkannya kepada blockboard yang lebih kuat dan keras dan membalut dengan kain karpet kerana kucing suka mencakar kain karpet untuk meregang dan bermain. Okey, terima kasih Alia. So kamu tukar yang cardboard tu kepada bahan yang lebih kuat dan kamu tambah dengan kain ataupun bahan yang mudah untuk kucing kamu cakar. Okey, itu satu penambahbaikan yang bagus. Memang baiklah daripada analisis yang diberikan oleh Mermaid Cikgu tu memang bagus. Berikan tepukan kepada anda semua. Yang bagus sebab Mermaid Cikgu tu saya perasan mereka dapat berfikir secara mendalam dan juga secara kalau kira dalam masa depan lah sebab nak bagi
barang tersebut ataupun produk tersebut boleh tahan lama, boleh digunakan dengan lagi banyak, dia punya kekuatan pun dapat meningkat. Dan kalau tak silap saya, ada di antara mereka pun sebelum ni pun masa mereka membentangkan produk mereka tu, mereka telah pun berfikir berkenaan dengan kos. Ada yang barangan yang boleh yang dipakai semula. Contohnya macam ada orang yang buat tangan robot kan menggunakan batang aiskrim. Saya rasa yang itu adalah satu poin yang sangat-sangat penting, terutamanya pada masa kini di mana kita kena selalu cari cara bukan saja untuk berjimat tetapi juga untuk menjaga alam sekitar yang sangat-sangat penting, terutamanya untuk topik reka bentuk dan teknologi kan. Betul, Sean. Ya, ada apa-apa cikgu nak tambah berkenaan dengan apa ataupun produk-produk yang dibentangkan dan juga yang dianalisis oleh murid kita, cikgu? Okey, berdasarkan kepada pemerhatian saya dan apa yang saya nak ni, murid-murid saya ni dia layak mendapat tahap penguasaan band 5. Band 5 sebab semuanya lengkap, Sean. Dari segi memberikan justifikasi pada komponen mekanikal yang dipilih. So dia layak mendapat tahap 5. Oh, bagus. Kalau tahap 6 dia kena buat gadget. Yang tu nanti kita tengok. Okey. Baiklah cikgu, saya rasa kita masih ada masa lagi. Mungkin kita boleh dapatkan rumusan daripada murid kita yang ada dalam talian daripada penerokan kita pada hari ini. Kita mulakan dengan siapa dulu, cikgu? Kita boleh pilihlah salah satu. Saya rasa ada cukup masa untuk semua beri rumusan ataupun kepada mereka yang kita pilih tu jangan bagi terlalu banyak poin lah. Anda pilih satu je supaya kawan-kawan anda yang lain dapat jawab juga. Kita mulakan dulu dengan Alia lah. Bagi rumusan Alia, pembelajaran pada hari ini. Rumusan pembelajaran hari ini ialah saya dapat belajar cara mengembangkan idea dan menganalisis kelemahan suatu gadget untuk membuat penambahbaikan agar dapat mengatasi kelemahan yang ada pada gadget. Wah, jawapan yang tepat, padat dan betul. Betul lah. Terima kasih Alia. Dan seterusnya, saya pilih Rashdan hari itu. Silakan Rashdan. Okey. Rashdan. Rumusan pada pembelajaran kali ini, saya mengetahui bahawa komponen mekanikal memudahkan urusan seharian kita. Memang betul lah itu. Macam cikgu sebutkan tadi kan berkaitan dengan contoh yang paling simple tu ataupun yang paling asas tu spanner kan cikgu. Memang kalau kita guna tangan memang tak boleh kan kalau kita nak ketatkan dengan ketat nut tersebut. Okey, terima kasih Rashdan. Saya pilih ke cikgu nak pilih? Saya nak pilih Naufal. Okey. Silakan Naufal. Rumusan yang saya dapat ialah komponen-komponen mekanikal yang berada di sekeliling kita ni amatlah penting terhadap kehidupan seharian manusia. Okey, betul. Terima kasih Naufal. Terima kasih Naufal. Dan seterusnya Ego, siapa? Ikhlas. Baik Ustaz. Rumusan pembelajaran pada hari ini ialah saya menepati banyak gadget yang mempunyai komponen mekanikal terutamanya di dalam rumah. Walaupun ringkas tetapi banyak manfaatnya. Memang benarlah apa yang Ikhlas sebutkan tadi ya. Terima kasih Ikhlas. Dan seterusnya mungkin Nurin boleh beri rumusan anda? Pada akhir pembelajaran ini saya dapat mengetahui kekuatan dan kelemahan gadget yang dibuat. Oleh itu kita perlulah mengetahui penambahbaikan yang boleh dilakukan pada gadget tersebut. Okey, terima kasih. Dan yang terakhir sekali siapa tu? Saya rasa Amar yang belum jawab lagi ya. Amar, silakan Amar. Kesimpulan yang saya buat pada siri kali ini ialah saya dapat belajar dengan lebih terperinci tentang fungsi komponen mekanikal dan cara-cara untuk mengaplikasikannya pada suatu gadget dengan tepat. Seterusnya, saya dapat menyelesaikan suatu masalah inventif dengan menggunakan komponen mekanikal. Okey, terima kasih Amar dan juga kepada yang lain kerana memberikan rumusan anda untuk penerokan kita pada hari ini. Dan saya rasa memang bagus rancangan kita dan juga penerokan kita pada hari ini. Dan saya lagi sekali nak ucapkan terima kasih kepada Cikgu Zaidi ataupun Ustaz Zaidi atas perkongsian ilmu cikgu pada hari ini berkenaan dengan subjek itu reka bentuk teknologi dan sains, dan kepada mereka yang berada dalam talian iaitu Amar, Alia, Naufal, Nurin, Ikhlas dan Rashdan. Terima kasih. Dan di rumah tu pastikan anda sentiasa ikut SOP yang ditetapkan bagi menangani penularan COVID-19. Kita akan berjumpa lagi di episod yang seterusnya. Jumpa lagi. Bye.
KPM.